Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ini saya kira adalah topik terakhir untuk multiple integrals. So untuk chapter yang kedua ni memang banyak sungguhlah dia punya syllabus itu pun saya tak mampulah nak habiskan sampai semualah. Jadi yang ni pun saya bagi assignment je lah untuk triple integrals ya. Jadi kita tengok yang Cartesian sahaja, yang volume dan juga dia punya cylindrical coordinate tu kalau awak berminat nak boleh study sendirilah, dalam modul ada dan nota saya ni pun ada ya. Okey, kita pergi kepada triple integrals untuk Cartesian coordinate yang basic je. Volume pun saya tak tunjuk ya. Okey, pertama sekali kalau untuk double integrals kita ada rectangular region. So kalau yang triple integrals ni kita nak dalam 3D lah. So kita ada rectangular box. Sebab 3D sebab apa? Kita ada 3 variables So rectangular box. Katalah kita ada box macam ni. Okay, so dia punya double integral triple integrals dia adalah diberi oleh f, x, y, z sekarang ni. Ada 3 lah. Dia punya lengkung integration ni ada 3. So yang dv ni depends sama ada kita nak buat apa. Macam ni contohnya kita ada dz, dy, dx. So dia tak kisah. Kalau tak suka dz, dy, dx, buatlah dx, dy, dz. Tak suka lagi, buatlah dy, dz, dx. Ikut awak lah. Okay, untuk box dia tak ada masalah. Sebab apa? Kita ada box ni kotak je. A awak dari A sampai X awak dari C sampai D. Tengok ke sini, C sampai D. Ni X kita dari A sampai B, Y kita dari C sampai D, Z kita pula dari P sampai Q. Jadi follow je lah. Kalau X kita DZ P sampai Q, so dia punya interval dia P sampai Q. Y C sampai D, X A sampai B. So dia sama je macam double integration Okay. Untuk example saya buat direct. Kita pergi kepada non-rectangular solid. So dia ada 3 bentuk lah. Type 1 di mana projection kita pada X dan juga Y. X dan juga ini awak dah pernah buat ni dalam nak cari volume untuk double integration. So dia ada surface atas diberi oleh U2 ni, surface bawah U1. Nanti untuk samakan dengan yang volume tu saya guna Z1 Z2 juga ya. Okay. So ini kalau bila R adalah region dalam XY plane, so kita punya integration adalah sebab dia punya region adalah XY R dia, jadi dia punya ni DA dia adalah Y dengan Z lah kan. So of course lah kita kena integrate Z dulu. So dia macam tu, dia depends pada region. Tapi untuk awak, untuk subjek ini memang kita akan guna XY saja. So yang integration yang pertama ni saja yang kita consider. DA ni nanti kita guna macam yang sebelum ni lah, mana yang sesuai dy dx ataupun dx dy. Okay. Type yang kedua ada jugalah, ni saya tunjuk lagi tak guna, tapi ada jugalah di mana kalau awak tengok projection dia pada YZ so dia punya region R dia adalah pada YZ plane. So dia punya integration jadi macam ni. Type 3, so dia punya projection dia pada XZ ni, R dia. Okay. Dan dia punya integration dia jadi macam ni lah. Okay, so boleh refer awak punya notes So ada 3 ni, tapi kita akan guna type 1 sahaja. Senang kita ambil XY sahaja. Dia awak rasakan dapat knowledge, awak tahulah wujudnya triple integral. So okay, dalam awak punya assignment tu dia punya integrationnya hanyalah Cartesian coordinate. That's why saya akan explain sampai Cartesian coordinate sahaja. Dan dia ada formula untuk mass, cari mass tu. Mass ada formula dia, kena refer module. Okay, so kita tengok example Okay, untuk example ni ada 4 example sahaja. Ni boleh buat dengan lajunya A dan juga B ni. Dan rectangular pun sebab sepatutnya awak dah biasa, sebab kita dah buat yang volume tu, dia benda yang sama je sebenarnya. Okay, cuma dia ada triple integral dekat sini lah. Dia punya ada 3 lengkuk dia. So sepatutnya tak ada masalah. Okay,
Dia kalau dia punya solid pun jangan bimbang lah, dia tak ada yang pelik-pelik, tak ada solid yang keluar yang pelik-pelik. Kita bagi solid yang memang boleh cari dia punya integration dia, tak susah. Dia punya region R dia pun tak ada yang pelik-pelik lah. Okay, so kita buat yang ni dulu. Okay, kita buat yang ni dulu. Tengok yang A semua ada answer ya. Sebab apa? Kalau awak boleh try sendiri lah. Okay, jangan bimbang, dia punya ni pun tak susah mana. Okay, kita tengok rectangular region dulu. Rectangular ni maksudnya dia ada rectangular region lah, rectangular box. So dia dalam bentuk box. Okey ya, kalau saya ni tak payah, saya tak perlu lukis lah, sebab dia direct je, takkan dia, kita pun tahu kan x dari 0 sampai 2 okay, x dari 0 sampai 2 ni, okay. Y dari negatif 2 sampai 2, Z dari 0 sampai 2. Jadi kita ada integration. Macam mana kita nak dapatkan integration yang ni? Okey, 2x tambah Y tolak Z dV. So pada solid G lah ni, G ya. Dia pada terhadap solid G ni. Jadi so kita ada dekat sini 2x tambah Y tolak Z dV ni. Macam yang saya kata tadi, sebab dia X, kalau tengok X, Y dan juga Z ni, dia number biasa. X dari 0 sampai 2, dia tak ada function. Kalau bukan nombor biasa, maksudnya dia function lah. Maksudnya 0 sampai Y itu function. Ini nombor biasa, dia 0 sampai 2. Y juga nombor biasa, Z juga nombor biasa. Maka tak ragu-ragu lagi, kita boleh buat, boleh pusing macam mana lah. So katalah saya nak buat dz, dy, dx. Awak boleh try dx, dy, dz. Awak boleh try juga dy, dx. Dia akan dapat jawapan yang sama. Okey, cuma sekarang kita nak substitute dia punya integral tu macam mana. So sini tengah z, so masukkan nilai z lah. Z dari 0 sampai 2. Tengah ni y, yang dia berada di apa, tengah-tengah ni lah dia punya ni y. So y dari, tengok dia punya ni lah, negatif 2 sampai 2. X dari 0 sampai 2. So senang, integrate je lah. Negatif 2 sampai 2. So integrate pada z dulu. Yang tengah ni sebab kita nak integrate z, so integrate z lah. So kalau z dia jadi apa? 2xz tambah yz tolak z kuasa 2 per 2 antara 0 sampai 2 dy dx. So ini sama dengan 0 sampai 2. Substitute dulu, negatif 2 sampai 2. So masuk 2 dalam, nak masuk 2 dalam mana? Tengok awak integrate apa? Awak integrate z kan? So integrate z. Okay, so of course kat sini masuk dalam z lah. Dia macam tengok integrate apa, masuk dalam yang variable tu lah. So masuk dalam z, masuk 2 dalam z, ni akan jadi 4x plus 2y minus 2 kuasa 2 adalah 4. 4 bagi 2 adalah 2 dy dx. Kemudian integrate pula y. Okay, integrate pula y. Sekejap, ni saya nak turunkan ni. Okay, integrate pula y ni. So integrate pada y, kita akan dapat 4 xy tambah 2y kuasa 2 per 2. So y square lah, tolak 2y. Okey, dia punya limit adalah negatif 2 dx. Okey, so ni sama dengan 0,2. Substitute dalam, tengok awak integrate apa, y kan. So substitute dalam y ya. So substitute dalam y ni kita dapat 8x tambah 4 tolak
2 darab 2 4 dapat ni. Tolak negatif 2, so negatif 8 X tambah 4 tambah 4, betul? Dx. Ok, simplify ni, benda ni senang je. 8x tambah 8x adalah 16 x. 4 tolak 4 ni dah kosong, so ni 4 tambah 4 lah 8. Tolak 8 dx. X adalah dari 0 sampai 2, so kalau kita integrate, kita dapat dekat sini 8x squared tolak 8x antara 0 sampai 2. So kalau kita substitute, kita dapat 32 tolak 16 adalah 16. ok, integration biasa je lah. So tengok dia dah ada answer adalah 16. ok, boleh ya, substitute saja, kemudian integrate macam biasa. ok, kita tengok yang B. B ni saya tak payah tunjuk kod, saya rasa awak boleh try sendiri B ni. ok, kalau dalam dia punya integration ni lah, kita nak tengok yang B ni. ok, saya tunjuk sikit lah dia punya integration je. okay, B. So ini X darab Y darab Z. Ni dia punya ni lah, X, Y darab Z. So kalau kita substitute dalam ni, ok, kita akan dapat G 2X squared plus Y cube dV. So macam tadi, katalah awak buat, tadi saya buat dz dy dx ya. So awak boleh try yang lain lah, kombinasi yang lain, sebab dia tak ada masalah. Katalah saya nak dx dy dz pula. ok, nak terbalik daripada tadi. So dalam masuk yang x 0 sampai 3, tengah y, so y dari negatif 2 sampai 1, belakang akhir sekali adalah z 1 sampai 2. So ini integration biasa je lah. So akan dapat dia punya 171/4. ok, so ni try sendirilah dia punya answer ni, yang ni. ok, sekarang saya nak tunjuk yang non-rectangular region. So ini pun sepatutnya tak ada masalah, sebab awak dah buat banyak dah untuk volume. okay. So tetrahedron lagi, katalah kita ada tetrahedron yang ni, G adalah tetrahedron bounded by ni, lakar tetrahedron. Ini contoh yang pertama masa volume tu. So X, Y dan juga Z. Tetrahedron yang ni saya ada ini sebab dia ada X tambah 2Y tambah Z sama dengan 2 kan. Kalau kita nak senang, kita bahagi semua dengan 2 lah. So ni per 2, ni per 2, ni per 2, ni per 2. Jadi awak akan dapat X over 2 plus Y. Y ni 1, so Y per 1 lah, dan tak tahu Y berapa pula tambah Z per 2 sama dengan 1. Maka pada X adalah 2, pada Y adalah 1, pada Z adalah 2. Anggap saja begini. So ini tak jadi. Kalau ni dia jadi plane saja, so dia bounded, mesti ada bounded by the coordinate planes. Maksudnya belakang ni ada dinding, ni ada dinding. Kalau tak, dia tak ada solid. Ni bawah ni ada ni. So ni adalah dia punya solid. ok, so sama macam pengiraan sebelum ni, kita perlukan R dia. ok, R dia ni, region ni yang bawah sekali ni. So kalau tak nampak, kena buat dalam 2D lah untuk R dia. So kita buat bawah lah, sebabnya kat tepi ni dah ada tulisan lain. So buat dekat bawah R dia. ok, ini X, ini Y. Sentiasa baca ni X, ini Y lah. So pada X dia 2, pada Y dia adalah 1. ok, so ini awak punya region. Semua ni tertutup sebab sini ada dinding-dinding dia. So R dia adalah dekat sini. ok, ini kosong. ok, sekarang dia nak integration apa? Integration ni senang saja, kita tak payah integration yang susah-susah lah. Integration 3G 4dV. ok, ni dengan G adalah tetrahedron ni lah benda ni. Jadi kalau awak ingat lagi, masa kita buat volume, kita perlukan Z1 dengan Z2 kan.
Z1 dia punya surface atas, Z1 Z2 surface bawah. Okey, dekat mana kita nak apply Z1 Z2 ni? Z1 Z2 ni kita apply di sini So dia macam ni, dia akan jadi integration pada region R ni. Okey, ini limit akan jadi Z2 dekat bawah ni, limit bawah, Z1 dia pada limit atas 4 dz, sebab kita pandang pada XY plane jadi tengah ni mesti dz, tak boleh ni lah, sebab tu sini, sebab tu sini Z1 Z2 Okey, DE. Jadi Z1 Z2 ni kita tengok dari ni, R ni kita refer region. Okey, so ni sama dengan nak masuk semua dia punya tu lah 4 dz. Okey, kita tengok dulu Z dulu Z1 dia sama dengan apa. So ini saya dah tengok, kita dah tengok dulu Z2 ni, sebab dia flat dekat bawah ni, Z2 sama dengan kosong. Z1 pula, Z1 adalah surface yang ni, surface condong ni. Z1 dari mana? Dari ni, dari kita punya ni lah equation yang ni So Z ni kalau awak jadikan Z perkara rumus, so Z1 ni kita akan dapat 2 tolak X tolak 2Y. Ni lah Z1. Okey, masuk dalam integration So Z2 tadi 0 Z1 adalah 2 tolak, lupa dah, 2 tolak X tolak 2Y, 2 tolak X tolak 2Y Okey, sekarang kita nak tentukan DA. DA kita nak tentukan, tengok R lah, region R ni. So DA kalau segitiga macam ni, kita boleh buat dy dx ataupun dx dy. Katalah saya nak buat dy dx. Bila saya buat dy dx, maksudnya x kita dalam nombor. So bila x dalam nombor, x kita ambil ni je, point je. So X kita point, region kita bermula dari sini, akhir dekat sini. So X kita dari mana ke mana? X kita dari 0 sampai 2. Y kita dari mana ke mana? Y adalah equation bawah ni. Ini Y tengok pada paksi Y dia perjalanan daripada paksi Y. Region atas sini kan, sepatutnya Y dekat sini kan. Tapi kalau awak ambil Y sama dengan 1, dia jadi lurus pula. Tapi masalah Y awak adalah lengkuk. Jadi yang lengkuk ni kena cari equation dia lah. Dia guna equation apa? Y sama dengan mx plus c. C berapa? Ni 1 kan. So C sama dengan 1. Okey, M berapa? M adalah dari kecerunan dia. So ini adalah 01.01, ini adalah 20. So dia punya M adalah dy dx, maksudnya 1 tolak 0 1. Okey, 1 0 tolak 2 adalah negatif 2. So dia dy dx, maksudnya yang y ni apa, yang atas adalah tolak y, bawah adalah hasil tolak x Jadi kalau yang point yang ni tolak point yang ni pun kena tolak point yang ni lah. Dia tak boleh cacah marba. Kalau yang ni tolak yang ni, x juga yang ni tolak yang ni. Okey, so M dia kita dapat negatif 1/2. So awak dapat kat sini negatif x/2 campur C tadi berapa? Lintasan pada paksi Y ni dekat sini adalah 1. Okey, kalau tak mahir yang tu, kena refer dia punya ni lah. Therefore kita dapat Y kita dari Y equal to 0 ni, bawah Y equal to 0 sampai atas adalah negatif x/2 plus 1. Okey, sampai dekat situ. So ini sama dengan kita masuk, kita dah boleh, anda tak kisah pasal limit dah ada. Jadi kita masukkan, kita integrate 0 sampai 2. Ni 0 sampai negatif x/2 plus 1 So ini integration of 4 dz adalah 4z dari 0 sampai 2 tolak x tolak 2y dy dx. Okay, so substitute.
nak substitute dalam ni. Nak substitute dalam apa? Sama macam tadilah, sebab kita integrate Z. So substitute dalam Z pun ada Z je pun dekat sini kan. So 0 sampai 2, 0 sampai negatif X over 2 plus 1. Substitute dalam Z, kita dapat 2 tolak X tolak 2 Y dy dx. Integrate lagi. Okay, so integration ni dia jadi, nak integrate pada apa? Integrate pada Y lah. So dia dapat, kita dapat 2Y tolak XY tolak 2Y kuasa 2 per 2, kita dapat Y squared lah. Dari 0 sampai negatif X over 2 plus 1 dx. So substitute dalam apa? Kita tengok ya, awak integrate Y ni dekat sini. So substitute dalam Y, jadi kita akan dapat 0 2, substitute dalam Y 2 negatif X over 2 plus 1 minus X negatif X over 2 plus 1. Terlanggarlah sekali dengan yang ni, tak apply ya. Tolak negatif X over 2 plus 1 squared dx. Ok, nak senang yang ni terus masuk calculator je. Ok, kalau awak masuk calculator dekat sini, awak masuk sendirilah. Masuk calculator dekat sini. Okey, substitute dalam calculator ni saya tak simplify lah. Saya tak simplify, saya terus masuk dalam calculator yang ni. So integration 2 darab negatif X over 2 negatif alpha X over 2. Okey, plus 1 so tutup. Okey, minus alpha X darab negatif X. Boleh copy, boleh copy. So negatif alpha X over 2 plus 1. Tutup. Ni negatif, tolak tolak negatif alpha X over 2 plus 1 square. Okay, dx. So kita masuk dia punya limit of integration, 0 sampai 2, shift equal 0.6 ataupun kalau equal je 2 per 3. Okay, senang, masuk calculator je. So calculator dia bagi 2 per 3. Okay, selesai masalah. Gitu je lah. Tengok answer betul tak? 2 over 3 Oh, 8 per 3. Salah dekat mana ni? Kena double check lah. Dua tolak X tolak 2Y. Okay, so integrate Y 2Y tolak XY tolak 2 kuasa 2. So 2 ok, dah jumpa dia punya salah. Ok, sini ada 4 ni ada 4, sedangkan yang ni saya tak ada 4 lah. Ok, cara dia kalau tak nak ganggu yang dalam ni, awak letak 4 ni dekat luar lah. So kalau kita letak 4 ni dekat luar, so hati-hati 4. So ni pun 4. Jadi kalau kita darabkan, kita akan dapat 8 per 3. Ok, sama, exactly sama macam answer tu. Ok, 8 per 3. Alright. Ok, jadi saya tunjuk yang B pula Yang B ni
Ini awak guna nanti untuk dapatkan mass. Cuma mass dia ada formula ya. So awak masuklah dalam formula dia, cara dia sama je lah. So yang ni kita dapatkan integration bagi 2 dv di pada g lah. G adalah bounded by plane y equal to 1 minus x squared, y equal to negative 3, z equal to 1 dan juga z equal to negative 1. So ini kalau saya sketch dia punya formula dia, y sama dengan 1 tolak x kuasa 2 ni. Okey, so dia macam ni ya. Kalau awak bayangkan 2D ni lah, 2D ni. So kalau y sama dengan negatif x kuasa 2 ni dekat sini ya, y sama dengan negatif x squared. Kalau dia ada 1, maksudnya dia anjak 1. Dia macam ni, y equal to 1 minus x squared. Jadi dia antara x dengan y dekat sini ya, sebab x dengan y ni x, y, z maka antara x dengan y ni x. Apa pasal dia macam ni dekat sini ni? Ni apa ni? Lah. Okey, ni x. Ini kita punya x. So kalau antara x dengan y, maksudnya y equal to 1 minus x squared ni. So dia macam mana? Ikut dekat sini lah. So dia macam ni. Betul. Ni lah x dengan y. Kalau 3D dia jadi macam ni lah. So dia ada potong macam ni. Biasa saya cakap kan, kalau dia macam ni dia panjang, dia memanjang lah. Okay. So dia macam ni. Alright. Jadi untuk kita punya, dia macam kertas digulung lah. So sebab tu kita kena ada batas dia. So y awak dari negatif 3 sampai y dari sini sampai negatif 3. Y negatif 3 belakang sikit lah, dalam sikit dekat sini. Okay. Ni kalau saya lukis balik ni, ni dia punya ni, maksudnya y awak ni, buang sikit dia punya yang ni, y ni ke dalam lagi. Okay, y ni maksudnya lebih lagi sikit lah, sebab y sama dengan negatif 3. ok, boleh ya. Y negatif 3 sampai yang ni lah y awak ok, gitu. Z dari 1 sampai negatif 1. Z1 katalah Z1 dekat sini, maksudnya dia cut dekat bawah ni. Dan negatif 1 maksudnya dia ada satu lagi dekat bawah. Okay, dia macam lock juga. Cuma dia macam itu yang kita dah buat Cuma ni sekarang ni dia pada saiz lain lah. Okay. So macam ni. Jadi apa kita punya integration kita? R kita tengok R dulu. So R dia adalah pada paksi XY. Kalau pandang dari atas, awak akan nampak ini R dia. Dia bentuk macam ni. Ini R. Okay, ni R. Okay, saya padam yang ni. Kalau kita tengok dalam 2D, kita akan nampak apa R nya. Okay, kita akan nampak R ni X dengan Y. So ni X, ini Y lah. So katalah X dia macam ni, dia lengkung dia macam ni pada X tu. Okay, sampai Y sama dengan sini, Y sama dengan negatif 3. Okay, ni R. Boleh faham Tengok dari atas. Ni R. Okay, inilah R yang dekat sini. So Y ni terlebih sikit sebab Y awak dia define lebih lah. Memang dia macam tu bukan saya saja buat bagi lebih Okay, kita pergi kepada integration dia. So integration yang diminta adalah integration, triple integration pada G2 dV Okay. So of course kita akan buat ini 2 dz. Sebab apa? Kita pandang dari atas ni pada plane XY ni. So kita ambil dz lah. Dz ini adalah dA, ini R, ini adalah Z1, ini adalah Z2. So kita tengok dulu apa Z1 apa Z2 dia. So yang untuk soalan yang ni Z1 dengan Z2 dia senang je sebenarnya.
Mana Z1 dia? Z1 dia adalah permukaan atas, surface atas, flat kan. Z2 surface bawah. Surface atas ni berapa? Z1 sama dengan berapa ni? 1. Z2 surface bawah, Z2 sama dengan negatif 1. Okey. Terbalik apa? Limit terbalik Okey, kejap. Limit ni terbalik. Ini Z2, ini Z1 lah. Follow yang dia punya ni nyusun ni Z2, ini adalah Z1. Yang tadi tu terbalik tak? Yang tadi betul. Z1, Z2. Follow yang atas bawah mana? Okey. Settle yang tu. Masuk je lah dalam integration tu. Masuk. Ini sama dengan R ni, kejap lagi kita tengok region R ni. Z1, Z2 tadi, Z2 tadi negatif 1 nya, Z1 tadi adalah 1, 2 dz. Okey, sekarang masalah kita pada R, region R pula. Nak buat dy dx ke dx dy. So kalau dalam kes yang macam ni, dia lebih mudah kita buat dy dx. Senang, tak payah nak fikir-fikir. Sebab apa? X kita senang ambil dari sini ke sini je lah. Ni X. Okey, region mula dekat sini kan, akhir dekat sini. Ni X awak. Okey, nak cari X ni kena cari sikit lah. Okey, sebab dia titik persilangan Y pula senang je. Y sama dengan negatif 3 dekat bawah ni. Atas adalah Y sama dengan, ni Y sama dengan negatif 3. Okey, atas ni adalah Y sama dengan 1 tolak X squared. Tu sebab saya kata senang ambil dy dx. So katalah kita ambil dy dx dekat sini. Masalahnya y dia negatif 3. Ini first time kita letak y yang function dululah. Ini 1 tolak X squared. Okey. Sebab apa? X ni kena cari. Okey. Cari apa? Cari dia punya intersection lah. Ni dua ni adalah intersection So baru dapat point ni. Intersection dia dapat dari mana? So kita ada sini y sama dengan 1 tolak X kuasa 2. Satu lagi y sama dengan negatif 3. So kita of course kita ada ni y. So kita ada dekat sini 1 tolak X kuasa 2 sama dengan negatif 3. So X squared sama dengan 1 tambah 3 adalah 4. So X sama dengan campur tolak 2. Okey, so ini negatif 2, ini adalah 2. Dah banyak kali saya explain tentang intersection, jadi saya harap awak boleh buat lah. Okey. Okey. Masuk tadi apa? Negatif 2 sampai 2. Dan integrate. Negatif 3 sampai 1 tolak X squared. So ini Z adalah 2. Z dari negatif 1 sampai 1 dy dx. Okey. Okey Nah, habis dah. So ini adalah sama dengan substitute dalam ni negatif 2, 2. Kalau awak substitute Z ni, substitute dalam Z negatif 3, 1 tolak X squared. Substitute dalam Z kita dapat 2 tambah 2. So kita dapat 4 dekat sini, 4 dy dx. So integrate y pula. Y kita ada negatif 2, 2. So 4y between negatif 3, 1 minus X squared dx. Okay. So ini adalah sama dengan ini negatif 2, 2. So masuk dalam ni kita dapat 4 tolak 4x squared tambah 12 sebab tolak 12, tolak tambahlah, tambah 12 dx. So ini sama dengan
Okey, kalau kita simplify, kita dapat negatif 22. 4 tambah 12 adalah 16 tolak 4 x squared dx. So integration ni adalah 16x tolak 4 x kuasa 3 per 3 antara negatif 2 sampai 2. So ni kalau awak kira masuk dalam kalkulator, awak akan dapat dia adalah bersamaan 128 per 3. So saya berhenti, cukuplah ni untuk triple integral soal Cartesian coordinate. Jadi saya stop dekat sini. Kalau ada apa-apa yang info tak cukup ke untuk buat assignment tu ke, boleh terus tanya dengan saya ya. Okey, so saya stop dekat sini. Jadi terima kasih.